Kini pula segmen ketiga ingin tahu apakah kelebihan, cabaran dan visi seterusnya untuk aquaculture ni. Bersama kami juga selain daripada Dr. Hanif ialah Profesor Madya, ya. TS Dr. Zulkifli Mohamad. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ingin tahulah kelebihan penggunaan IoT dalam aquaculture. Terima kasih Sharon. Sebenarnya kelebihan IoT di dalam aquaculture ni adalah untuk memudahkan kita lah memantau parameter air, kualiti air, keperluan-keperluan yang perlu kita lihat, sama ada dia punya data-datanya tepat ataupun data-datanya kurang, ataupun perlu tak kita melakukan kawalan terhadap sistem tersebut. Dan juga kedua adalah sistem ini memudahkan kita untuk membuat data analisa. So analisa data ni kita boleh lakukan contohnya di hujung secara harian, bulanan dan juga secara tahunan. So jadi dari sini kita dapat data-data ni sepanjang musim. Kedua adalah untuk warning. Warning ni adalah penggera lah. So maknanya katalah ada data-data yang abnormal. Abnormal ni adalah luar kawalan kita. Kita dapat tahu dalam masa dengan kadar segeralah dekat kita punya peranti pintar, seperti seperti telefon kita, ataupun di laptop ataupun di PC kita. So dari itu kita dapat melakukan proses seterusnya lah. Untuk Dr. Hanif, bila sebagai ketua projek, bila turun padang tu, apa komen-komen penternak ke atas IoT ni? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Basically bila kita pergi ke site, para pengusaha lah basically dia agak susah juga pada peringkat awal untuk mengadaptasi sistem IoT ni, sebab kalau dulu dia menggunakan kaedah yang tradisional, jadi dia kena observe lah kan. So kena observe, contohnya dalam tempoh setengah jam kena tengok kualiti air bagaimana. Biasanya dia menggunakan experience dia ataupun pengalaman dia, bagaimana dia guna, contohnya dia celup jari dia kan. So bila dia celup jari, okey, dia tahu ini temperature dia berapa, suhu dia berapa. So kali ni bila dia menggunakan sistem yang lebih canggih lah kita kata, dia boleh menggunakan phone dia untuk memerhatikan data. Oleh kerana kita dah buat projek ini untuk satu tempoh yang lama, jadi kita ada garis panduan. Jadi memudahkan penternak ataupun pengusaha aquaculture ini untuk mengadaptasi ataupun menggunakan kita punya produk dengan baik. Ya, very interesting. So, cabaran bagi peternak atau petani ataupun pengguna adalah kos lah. Kos sistem ni bukannya satu yang murah dan tak terlalu mahal, dan dia duduk di antara. So jadi untuk invest atau untuk melaburkan wang yang banyak untuk sistem, kita perlu banyak melakukan awareness program. Macam ni lah, ini antara program-program yang bagus untuk kita tunjukkan ataupun kita war-warkan kepada semua masyarakat. Kedua adalah capaian internet lah. Betul. Capaian internet ni di kampung-kampung, di kawasan-kawasan tepi-tepi sungai, itu merupakan cabaran paling utama lah. Kalau kita tengokkan solution ini adalah Internet of Things. So dia punya perkataan pertama dia adalah internet. So, jadi internet perlu ada di kawasan tersebut, disebabkan tanpa internet ni susahlah kita nak jadikan dia IoT sistem dan lain-lain. Pada peringkat awal, bila kita sebenarnya ada dua fasa. Fasa pertama, apa yang kita buat lebih kepada pengawasan kepada kualiti air, yang mana ada 9 parameter yang utamalah, termasuklah alkalinya, amonianya, kemudian kekeruhan airnya, suhunya, nitrat. So ini semua kita kena bagi kefahaman dulu, sebab secara umumnya mereka memahami air keruh
Sebab apa air keruh dia tak tahu. Dia tak tahu. So kita bagi tahu, okey, ini adalah sensor untuk menguji kekuruhan air. Contohnya ada yang dekat sini ya. Ini adalah untuk menguji kekuruhan air. Daripada kekuruhan air ini, apakah reflection yang boleh dibuat? Ini bermakna kekuruhan ini datang daripada sisa-sisa yang dibuang oleh tenakan itu. Jadi para pengusaha perlu buat reflection bagaimana mengawal kekuruhan ini. Barulah dia boleh mengawal ataupun boleh mempertingkatkan dia punya survival. Begitu. Pada peringkat awal memang kita kena bagi guide satu persatu. Itu adalah antara cabaran yang besar jugalah kami pada peringkat awal. Untuk peringkat yang seterusnya ni kita akan sebenarnya kita dalam proses mengadaptasi control system lah, sistem kawalan. Maksudnya sekarang kalau dulu kita ada monitoring, kita ada pengawasan. So pengawasan tu tindakannya diambil oleh para pengusaha. So sekarang ni kita gunakan sistem yang base kepada mechatronic system ini untuk mengawal apakah parameter yang menjadi satu keperluan. Okey, yang ini kena tukar air, so kita tukar air. So yang ini suhu dia rendah, kita boleh tinggikan suhu menggunakan pemanas dan sebagainya. At least penternak atau pengusaha tahulah apa yang perlu dikawal. Betul. Kita juga ada seorang yang minat. Yang ini suhu dia rendah, kita boleh tinggikan suhu menggunakan mechatronic system ni. Apakah parameter? Betul. Adakah dengan menggunakan kaedah IoT, penternak dapat mengurangkan kadar pencemaran dan kadar kematian ternakan? Sekian, terima kasih. Sebenarnya bila kita faham tentang penjagaan udang ini secara tradisional, kita boleh buat reflection tersebut kepada sistem IoT. Ini bermakna pencemaran dan juga persoalannya adalah tentang pencemaran. Pencemaran dalam konteks penjagaan kolam sudah pastilah boleh kita kawal sebab kita ada sensor yang tertentu khusus untuk menilai dan juga membuat pengawasan tentang pencemaran. Jadinya tindakan pengusaha ataupun penternak adalah untuk mengawal pencemaran tu dengan cara menggunakan data yang datang daripada sensor lah. Bagaimana pula dengan kadar kematian? So bila kita menggunakan sensor-sensor ataupun penderiaan yang khusus yang cukup dan dibantu pula dengan pengusaha yang mengambil tindakan bila ada keperluan, contohnya untuk menukar air, kemudian untuk memberi makan, kemudian untuk membersihkan kolam, sudah pastilah kadar kematian akan berkurangan dan ini akan meningkatkan produktiviti kepada pengusaha tersebut, ya. Pengajian kejuruteraan UiTM telah pun menerajui konsep aquaculture menggunakan IoT. Jadi apa misi seterusnya? Okey, terima kasih Sharon. Ini adalah satu yang kami impikanlah bersama industri. Kita hendak apa juga kajian yang kita lakukan di Makmal dan juga bersama pelajar, bersama industri. Kalau nak ikutkan projek ni adalah projek bersama industri. Kita punya rakan industri. So jadi kita dah bergerak ke luar. So jadi kita nak sebenarnya lebih ramai lagi pengguna-pengguna boleh menggunakan teknologi-teknologi sebeginilah jika semua dia punya penyelidikan, dia punya R&D berada di dalam negara. So jadi dengan ada pendidikan ni semua, kita harap kita dapat menurunkan kos sistem ni. So jadi supaya dia boleh digunakan oleh ramai pihak lagi lah. Tak adalah digunakan oleh pihak kerajaan saja. So jadi kita nak biarlah ada petani-petani petani-petani muda lah sekarang ni. Kita nak ada ramai petani muda ataupun peternak-peternak yang muda ni boleh menggunakan teknologi dan faham dengan teknologi dan dia hendak menggunakan teknologi dalam pengusahaan dia orang lah di tempat dia orang masing-masing. Dan untuk Dr. Hanif lah. Okey, suka untuk saya tambahkan di sini, kami khususnya di CIC ni banyak buat pembangunan, pembangunan produk yang mana menepati roadmap
roadmap Industri 4.0 Malaysia betul. lah. So seperti yang Prof Zul sebutkan tadi, kita harapkan produk-produk kita ini dapat diguna pakai dan of course kita mengharapkan student-student kita lah yang betul. akan ambil bahagian selepas ini. Daripada kami start buat R&D, kami buat exposure ataupun pendadahan kepada para student, para pelajar supaya mereka ini akan menjadi kita katakan istilah dia developer. Sebab kita tahu bahawa Malaysia ni adalah satu negara yang mana kategori dia adalah end user. So bila end user, kita terpaksa bergantung kepada negara-negara luar yang mana produk-produk dia dah establish. So bila ada produk seperti ini, of course kita akan lebih ke depan. Maksudnya selepas ini kita harapkan para pelajar kita boleh terus membuat eksplorasi dan juga membuat pembangunan supaya boleh dimanfaatkan kepada komuniti, seterusnya memberi kepada sumbangan kepada ekonomi growth lah, ataupun secara umumnya kita boleh jadi satu negara yang memberi impak juga dalam teknologi IoT. Begitu. Saya sungguh banggalah, gembira dengan Dr. Zul, Dr. Hanif dan pasukan dan para pelajar di UiTM ni yang menjadi developer dalam IoT aquaculture ni. Jadi kita harapkan pengusaha penternak akan embrace lah menggunakan teknologi untuk berkembang pada masa akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak.